弟兄姐妹们平安。 Shalom saudara-saudari sekalian. 在还没有听神的话语之前，我们一同来祷告。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa. 神啊，谢谢你对我们何等的美善， Tuhan, kami bersyukur karena Engkau begitu baik bagi kami. 谢谢你，您一定会看顾我们到底。 Kami tahu bahwa Tuhan yang menjaga kami sampai selamanya. 无论我们正在经历什么， Apapun kesulitan yang sedang kami hadapi ya Tuhan, 您都保守我们到底。 Tuhan yang sampai akhir terus menjaga kami. 这个时候也把这个非常宝贵的听到的时间向你交托仰望。 Kami mau menyerahkan waktu ke depan di mana kami akan mendengarkan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. 你自己来施恩，来怜悯孩子这不配的器皿。 Biarlah Tuhan yang mengampuni kami orang-orang yang tidak layak. 愿圣灵在我们当中做你继续的奇妙的感动的工作。 Supaya Tuhan terus melakukan pekerjaan Tuhan yang menggerakkan kami. 也愿神你除去仇敌一切搅扰败坏的工作。 Dan biarlah Tuhan juga yang menggagalkan segala kuasa iblis yang berusaha menggagalkan atau mengganggu ibadah kami. 给我们每一位有谦卑的温柔的心来领受你的话语。 Dan supaya setiap kami punya hati yang rendah hati untuk menerima firman-Mu. 奉主耶稣基督的名祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 在疫情的3年的时间里面， Di masa pandemi selama 3 tahun kemarin, 我们面临了不少的逆境和挑战。 kita sudah mengalami begitu banyak kesulitan dan juga tantangan-tantangan dalam hidup. 疫情的爆发和传播给我们的健康和生命带来了不少的威胁。 Dan munculnya dan juga penyebaran dari virus COVID-19 ini membawa kepada kehidupan kita ancaman terhadap keselamatan dan juga kesehatan kita. 开始的时候，有的人可能抱怨政府的防疫措施不太给力。 Nah, mungkin pada mula-mula pandemi ini banyak orang yang mengkritik cara kerja pemerintah yang mungkin tidak terlalu efektif. 导致疫情持续的蔓延。 Sehingga kemudian pandemi ini terus-terusan dan berkelanjutan tidak selesai-selesai. 但是感谢主，现在的情形越来越好。 Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kondisi kita sekarang pandemi sudah semakin membaik. 我们可以选择不用戴口罩了。 Kita sudah bisa memilih untuk tidak menggunakan masker lagi. 唱诗的可以唱得更大声了。 Dan orang-orang yang memuji Tuhan dapat bernyanyi dengan lebih keras lagi. 我讲道的时候，现在可以自由的讲，非常的好。 Dan sekarang saya juga berkhotbah bisa lebih didengar dengan jelas tanpa masker. 前几天我的女儿说，现在出去可以不用戴口罩，能够呼吸新鲜的空气，真好。 Nah, beberapa hari yang lalu anak saya juga mengatakan, wah sekarang bisa keluar rumah, bisa menghirup udara yang segar. 那疫情也给我们的经济带来了严重的冲击。 Nah, pandemi ini juga membawa kepada kehidupan kita ancaman atau kesulitan dalam finansial. 很多的企业、个人、家庭受到了影响。 Ada banyak sekali bisnis, keluarga-keluarga yang kemudian kehidupan finansialnya terdampak dengan tidak baik. 不少的人抱怨他们失去工作，有的是减少工资。 Ada yang mengatakan bahwa penghasilannya berkurang atau bahkan ada yang kehilangan pekerjaan mereka. 导致生活质量不断的下降， Dan sehingga kualitas hidup banyak orang kemudian menurun. 经济的压力跟很多的不确定性开始增加。 Dan tekanan terhadap kehidupan finansial orang-orang juga semakin meningkat. 疫情还给我们的个人的这个心灵带来影响。 Nah, pandemi ini juga membawa dampak negatif terhadap kesehatan emosional banyak orang. 我们的社交开始有了压力， Ada social distancing, ada pressure dalam kehidupan sosial kita. 在疫情期间，我们不得不保持一定的社交距离。 Karena di dalam pandemi kita mau tidak mau kita harus menjaga jarak terhadap satu sama yang lain. 这使得一些人更加的孤独和焦虑。 Sehingga ada banyak orang yang merasa lonely, merasa kesepian di tengah pandemi ini. 他们开始抱怨生活变得单调乏味。 Mereka mengatakan bahwa wah kehidupan berubah menjadi sangat membosankan. Artinya tidak ada sukacita lagi. 缺乏平常的一些的社交还有活动，使得他们心理上不适应。 Dan mereka mengalami kesulitan dalam emosional mereka karena mereka tidak lagi bisa bersosialisasi dan melakukan aktivitas di luar. 逆境常常让我们心里面常常觉得不安，甚至是
本能的怨天尤人。 Nah, kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita ini seringkali membuat kita merasa tidak nyaman dan kita suka sekali jadi bersungut-sungut dan mengeluh. 其实古时候神的百姓以色列人在那个时候的经历也是类似。 Nah, kondisi ini sangat mirip dengan kondisi di Perjanjian Lama pada saat orang Israel ada di dalam padang gurun. 特别是他们在旷野的经历。 Dan pengalaman mereka di padang gurun selama bertahun-tahun. 那今天就让我们从以色列人的身上来学习。 Nah, kita hari ini lihat dari cerita orang Israel ini kita belajar. 我们来学习神供应的功课。 Kita belajar satu topik yaitu Allah menyediakan. 在逆境当中，在苦难当中，在艰难当中，在低谷里面，神仍然与他们同在，供应他们。 Kita belajar bahwa di dalam kesulitan yang dihadapi oleh orang Israel, Allah terus menyediakan mereka. 我们弟兄姐妹们，打开出埃及记第16章， Mari kita sama-sama buka kitab Keluaran pasal yang ke-16. 我们会聚焦在前半段的经文当中。 Kita akan melihat bagian awal dari pasal ini. 那出埃及记第16章主要是关于神供应的故事。 Nah, kitab Keluaran pasal yang 16 ini poin utamanya adalah menceritakan tentang Allah menyediakan bagi orang Israel. 我们会看到神怎么样供应他的百姓，使他们能够在旷野当中生存下来。 Nah, mari kita belajar bersama-sama bagaimana Tuhan menyediakan bagi orang Israel. 那我们详细来看看吧。 Mari kita lihat. 我们先来看前面的前面的3节的经文啊。 Kita terlebih dulu lihat 3 ayat pertama. 出埃及记第16章1到3节，以色列全会众从以琳起行，在出埃及后第2个月15日，到了以琳和西乃中间寻的旷野。以色列全会众在旷野向摩西、亚伦发怨言，说：巴不得我们早死在埃及地耶和华的手下，那时我们坐在肉锅旁边，吃得饱足。你们将我们领出来，到这旷野，是要叫这全会众都饿死啊！ Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. 那他们以色列人出埃及的时候呢，他是在那一年的正月15日。 Nah, jadi pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir itu adalah di bulan yang pertama. 他们走了整整1个月之后，就来到了寻的旷野。 Dan setelah mereka berjalan selama setengah bulan, mereka sampai ke padang gurun Sin ini. 那就是在第2个月的15日，也就是西弗月。 Jadi mereka sampai di padang gurun Sin ini tuh di bulan yang kedua, di kalender orang Yahudi dikatakan sebagai bulan Sivan. 那这个月份呢，是繁花盛开之月啊。 Jadi ini adalah bulan di mana bunga itu bermekaran. 它类似于今天的阳历的4到5月。 Ini setara dengan kalender kita sekitar bulan 4 sampai bulan 5. 其实再过半个月、2周的时间，他们就来到西乃山了。 Dan sebenarnya setelah 2 minggu setelah itu mereka akan sampai ke Gunung Sinai. 但是当他们继续往西乃山前进之前呢，在这个旷野，神为他们预备了几项必需品。 Nah, waktu mereka proses ke Gunung Sinai ini, Tuhan menyediakan kepada mereka barang-barang yang mereka perlukan, yang keperluan primer mereka. 当然包括他们所需要的食物啦、水啦，还有这些 Dan 肉类 ini 啦。 termasuk makanan mereka, air, dan yang lain-lain. 但是神要先考验他们。 Tapi Tuhan mau terlebih dahulu menguji orang Israel. 那寻的旷野呢，原来它就是布满了这个岩石跟这个沙土这些的这个荒漠之地哈。 Jadi padang gurun Sin ini tuh adalah padang gurun yang kering, tidak ada yang apapun yang hidup, isinya hanya pasir. 当然，在这个荒漠之地呢，是草木不生。
Nah, jadi di padang gurun yang hanya ada pasir ini tentunya tidak ada yang dapat tumbuh di sana. 而这样的环境呢，就很适合神考验、塑造他的百姓。 Nah, jadi kondisi yang seperti ini tuh adalah tempat yang sangat cocok bagi Tuhan untuk kemudian menguji dan melatih bangsa Israel. 他们已经走了好几个星期了， Jadi orang Israel ini sudah berjalan selama berminggu-minggu. 从埃及匆匆出来的时候所带的这些食物基本上差不多没了哈。 Jadi makanan-makanan yang mereka bawa dari waktu mereka keluar dari Mesir tuh kira-kira udah mulai habis. 所以他们再一次的向摩西发怨言。 Jadi mereka kemudian datang ke hadapan Musa, mereka bersungut-sungut. 缺少食物，使得他们很快就忘记了前不久在玛拿，在这个以琳神供应他们水喝的情形。 Dan mereka lupa terhadap di mana kondisi waktu mereka ada di Mara, Tuhan menyediakan bagi mereka air. 他们甚至是更忘记了在4个星期之前、1个月之前，他们在埃及被奴役时候的恐怖的情形。 Mereka bahkan juga melupakan kondisi di mana waktu mereka masih ada di Mesir, keadaan yang begitu mengerikan waktu mereka menjadi budak di Mesir. 他们心里面这个时候一直想的就是他们在埃及地有粮食可吃的日子。 Yang mereka ingat hanyalah di waktu mereka ada di Mesir ada makanan yang cukup bagi mereka. 他们甚至用了一个词叫肉锅。 Mereka bahkan menggunakan satu kata yaitu 在他们的头脑当中，他用肉锅来形容他们在埃及的日子。 mereka menggunakan kata kuali berisi daging untuk menggambarkan keadaan mereka waktu mereka ada di Mesir. 肉锅呢，好像是一桶一桶的这个肉啊。 Jadi kuali daging ini tuh maksudnya adalah kuali-kuali yang isinya daging, diisi penuh oleh daging. 这样的，他们美化了、夸大了他们在埃及时候的这个有粮食可吃的时日。 Jadi mereka dengan menggunakan kata kuali daging ini mereka terlalu mengindahkan pengalaman mereka waktu mereka ada di Mesir. 那他们向神抱怨，神怎么样回应呢？ Jadi mereka bersungut-sungut di hadapan Allah, lalu bagaimana respon Allah terhadap bangsa Israel? 神当然知道他们的需要， Tuhan tentunya tahu keperluan orang Israel. 神不仅仅是赐下肉来，而且还是赐下他们所不知道的食物。后面我们会知道就是玛纳。 Dan Tuhan meresponi keperluan mereka dengan bukan hanya menurunkan daging bagi mereka, tapi juga menurunkan makanan yang kita akan tahu kemudian sebagai mana. 神应许要给他们食物。 Dan Tuhan terus-terusan memberikan kepada mereka makanan. 4到5节说，耶和华对摩西说：“我要将粮食从天降给你们，百姓可以出去，每天收每天的份，我好试验他们遵不遵我的法度。到第6天，他们要把所收进来的都预备好了，比每天所收的多1倍。” Jadi di ayat 4 sampai ayat yang kelima, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. 正像他们在玛拿的时候抱怨没有水喝一样，这个时候耶和华应允他们会从天降粮食给他们。 Jadi ini sama seperti waktu mereka minta air kepada Tuhan, sini pun sama, Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan menurunkan makanan dari langit. 那第4节里面的降还有粮食值得我们留心。 Jadi yang disebutkan di ayat yang keempat yaitu menurunkan. 平常我们听的更多的，还有他们所经历更多的，就是降雨水。 Jadi yang biasanya kita alami yang lebih normal adalah turunnya air hujan. 那这里却是降粮食哈。 Tapi yang di sini dikatakan turun hujan roti. 那我看瞄到了印尼文的翻译，我觉得很有意思。 Apabila saya melihat translasi dalam bahasa Indonesia, saya merasa ini sangat 那 menarik. 这里是hujan roti 是降面包雨啊。 Karena arti hujan roti itu turun roti dari langit. 那一般的粮食呢，尤其是谷类呢，都是来自于地上，是由人们耕种的。 Jadi biasanya makanan yang dapat dimakan, apalagi yang sifatnya seperti gandum, itu dapatnya dari tanah. 那这粮食从天上而来，就是神迹。 Tapi makanan dapat turun dari langit, ini adalah mujizat.
神从天降雨水，能够滋润大地。 Dan Tuhan menurunkan hujan itu untuk kemudian membasahi tanah. 照样，他也能够从天降粮食，饱足人心。 Tapi sama Tuhan juga dapat menurunkan makanan dan roti untuk mencukupkan kebutuhan manusia. 他会用非正常的方式来供应他百姓的需要。 Tuhan menggunakan cara-cara yang tidak normal, cara-cara yang sangat luar biasa untuk mencukupkan, menyediakan bagi kebutuhan manusia. 那每一天的份呢，就是表示以色列民每一天都要经历神迹。 Dan porsi setiap hari hanya boleh mengambil porsi untuk sehari ini, artinya adalah setiap hari mereka akan mengalami mujizat. 神每一天都会供应他们所需要的。 Artinya setiap hari Tuhan akan dengan baru memberikan, menyediakan berkat yang baru. 神每一天赐下，他们每一天都要去收取，这表明他们每一天、每一早晨都要依靠神的供应。 Setiap hari Tuhan menyediakan dan setiap hari juga bangsa Israel harus mengumpulkan makanan. Itu artinya setiap hari Tuhan mau orang Israel untuk terus mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan. 那到了第6天呢，他们就要收满收购当天的跟第2天的。 Nah, sampai di hari yang ke-6 mereka harus mengumpulkan porsi untuk hari itu dan juga untuk hari besoknya. 因为到了第7天是安息日，就不会再降下粮食了。 Karena hari yang ke-7, hari Sabat itu tidak akan turun mana. 那这些都还是神对摩西所说的呀。你看，一直都是耶和华对摩西说，还没有成就，对不对？ Tapi kita lihat sampai di sini itu hanya janji dari Tuhan terhadap Musa, masih belum dilakukan. 那神应许会从天降下粮食，这可能吗？ Lalu janji Tuhan akan menurunkan roti dari langit? Apakah ini adalah hal yang mungkin? 如果可能，什么时候成就呢？ Dan apabila mungkin, maka kapan Tuhan akan menyediakan ini? 现在他的百姓都已经饿了， Sekarang ini para orang Israel itu sudah lapar. 要等到明天吗？还是后天呢？ Apakah harus menunggu keesokan harinya atau masih besok lusanya? 我们来到第13节， Kita lihat di ayat yang ke-13. 到了晚上，有鹌鹑飞来，遮满了营。早晨在营四围的地上有露水，露水上升之后，不料野地面上有如白霜的小圆物。以色列人看见，不知道是什么，就彼此对问说：“这是什么呢？”摩西对他们说：“这就是耶和华给你们吃的食物。耶和华所吩咐的是这样：你们要按着个人的饭量，为帐篷里的人按着人数收起来，各拿1俄梅尔。” Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." 在这里我们就看到神当晚就赐下足够的鹌鹑和食物。 Di sini kita bisa melihat bahwa di malam hari itu juga Tuhan sudah menyediakan makanan yang cukup. 那面对神面对这些面对这些悖逆的百姓神没有说什么，他就是当天晚上来赐下食物。 Dan Tuhan juga enggak kemudian memarahi atau orang-orang bangsa Israel yang sebenarnya sudah bersungut-sungut ini. 那我们有需要，人有需要可以向神呼求，但是不是用用一些不好的态度来指挥神，甚至是埋怨神。 Jadi kita sebagai manusia boleh apabila kita ada keperluan, kita minta sama Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, tapi tidak boleh dengan cara yang kemudian memaksa Tuhan, menyalahkan Tuhan. 原来这个鹌鹑这种体积小但是很肥的你看这种的鸟类呢，他们在每年的3月到4月期间，他们就会从这个苏丹北部迁到欧洲的时候，会途经西乃半岛。
Jadi burung puyuh itu adalah tipe burung yang badannya kecil tapi sangat gendut. Nah mereka itu antara bulan ketiga sampai bulan 4 itu mereka akan terbang dari bagian utara Sudan ke Eropa dan akan melewati Sinai. 那他们在西乃半岛落地的时候呢，因为鸟只的密度很大呀，所以他们下来的时候呢，就经常一个叠着一个。 Jadi waktu mereka sampai di Sinai karena mereka itu sangat dense, jadi mereka kalau datang tuh satu-satu. 啊，从这个情况来看呢，好像鹌鹑的供应是来自于大自然。 Jadi mungkin kita bisa melihat bahwa kedatangan banyak burung puyuh pada saat itu adalah satu fenomena alam yang natural. 好像跟神的供应没有什么关系哈。 Jadi sepertinya nggak ada hubungan dengan Tuhan menyediakan bagi mereka. 但是你想想看，他们飞来的时间3到4月， Tapi kita lihat bahwa normalnya mereka datang di bulan 3 sampai bulan 4. 以色列人只有在3月、4月才吃鹌鹑吗？ Tapi apakah orang Israel makan burung puyuh itu hanya di antara bulan 3 sampai bulan 4? 还有想想以色列有多少人？当时 Dan kita pikirkan juga pada waktu itu ada berapa banyak orang Israel? 几百万。 Ada berjuta-juta orang. 所以从鹌鹑这个飞来的时间以及这个所供应的数量，就可以看出是神供应给他们的鹌鹑。 Jadi kita bisa lihat dari jumlah burung puyuh yang datang dan juga waktu di mana burung puyuh itu datang, kita bisa melihat bahwa ini adalah bentuk dari Tuhan yang menyediakan kepada mereka. 而后面的这种食物是随着露水降下来的。 Dan makanan yang roti mana ini datang seperti embun. 露水一干呢，这个地面上就出现了这个白色的小圆物啊。 Dan setelah embun ini menguap, maka itu mereka melihat di padang gurun itu penuh dengan barang-barang yang kecil-kecil, bulat-bulat kecil. 那百姓们从来没有见过这种东西啊，他们就问这是什么呢？ Dan orang Israel tidak pernah melihat barang ini, jadi mereka nanya apa ini? 那是什么呢？他就是到31节就可以知道这个是玛拿。 Dan kita tahu di ayat yang ke-13 bahwa ini adalah mana. 玛拿呢？它的意思就是这是什么呢？ Dan arti dari mana itu adalah apa ini? 神吩咐他们为帐篷里面的人呐、每一个人收的玛拿的量是1俄梅尔。 Dan Tuhan juga memerintahkan kepada orang Israel supaya mereka mengumpulkan mana cukup untuk seisi kemahnya, cukup untuk hari itu. 你看以前啊，这个是量器啊，俄梅尔的这个量器，这个它的体积，你看用升斗来量，它有不同大小的这个升斗。 Nah, jadi kuantiti yang digunakan satu gomer ini tuh dipakai untuk mereka mengukur makanan di saat itu. 那1俄梅尔呢，大概就是当时的人的一天所需要的量啊。 Dan satu gomer ini tuh kurang lebih adalah satu porsi dari apa yang diperlukan oleh satu orang. 大概是相当于今天的2升啊。 Jadi sekitar kalau menggunakan kuantiti zaman sekarang sekitar 2 liter. 于是以色列人就这样行了，每天去收取啊，除了第7天。 Jadi setiap hari orang Israel keluar, mereka mengumpulkan mana ini kecuali hari yang ke-7. 那这玛拿呢，它的形状是像小薄片啊，颜色是白色的，这个味道呢像掺了蜜一样。 Dan mana ini bentuknya bulat dan juga dia sangat tipis dan warnanya putih. 那有一些的作家他就认为这个玛拿味道是甜的，是不是6、7月份之间的那个昆虫在树枝上分泌物呢？因为那个时候有。 Nah, jadi karena mana ini rasanya manis, maka banyak orang ahli-ahli yang kemudian mengira apakah mana ini sebenarnya adalah apa yang dikeluarkan serangga-serangga di daun-daun pohon pada waktu itu. Karena waktu itu emang terjadi seperti ini. 还是同样的困惑，以色列人不只是在6、7月份吃这个玛拿呀， Tapi logikanya sama. Orang Israel bukan hanya makan ini di bulan-bulan yang tertentu. 那怀疑论者呢，他们企图特别是否认神迹的怀疑论者呢，他们企图是将玛拿看作是沙漠当中自然产生的这个各种的物产啊。 Jadi banyak sekali orang-orang ahli yang berusaha tidak percaya kepada Kristen itu mengatakan bahwa mungkin mana ini adalah
apa yang dihasilkan dari padang gurun itu. Ada bermacam-macam teori mereka. 但是基本上没有一样符合圣经的详细记载。 Tapi nggak ada satupun teori yang kemudian cocok dengan deskripsi dari mana yang dituliskan di dalam Alkitab. 因此，玛拿也明显是出于神特别的供应。 Jadi sangat jelas bahwa mana ini adalah bentuk dari Tuhan menyediakan bagi orang Israel. 事实上，耶和华不断的供应他们玛拿，一直到他们进入迦南，吃到迦南地的出产为止。 Dan Tuhan terus-terusan menyediakan mana ini bagi orang Israel sampai mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. 在旷野当中，以色列人他们缺乏食物，缺乏水，其实他们还缺穿的。 Jadi sebenarnya orang Israel ini mereka kekurangan makanan, kekurangan minuman, dan juga kekurangan pakaian. 他们开始抱怨，开始怀疑神的保护和供应。 Dan mereka mulai bersungut-sungut, mereka meragukan penyertaan Tuhan. 但是神却向他们显示他的供应是奇妙的。 Tapi Tuhan malah menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan menyediakan dengan cara yang luar biasa dan ajaib. 这个天降的玛拿不是由地里生的，也不是由人所耕种的。 Karena mana ini bukan adalah hasil dari tanah yang dikeluarkan dari tanah ataupun yang ditanam oleh manusia. 你想，神使那么多的鹌鹑、鸟类在营地四围飞翔， Nah, kita lihat bagaimana ajaibnya bahwa ada burung puyuh yang sebegitu banyak terbang-terbang di daerah perkemahan mereka. 每天早晨当以色列人起来的时候，他们看到四周围有很多的这些的食物。 Dan setiap hari, setiap pagi mereka bangun, mereka melihat di padang gurun dipenuhi oleh makanan. 这难道不让人惊叹神奇妙的供应吗？ Bukankah adalah pekerjaan Tuhan yang begitu ajaib yang sepantasnya kita terkagum-kagum? 他也告诉我们，神的供应是足够的。 Dan kita juga dikatakan di sini bahwa persediaan Tuhan itu cukup. 这天上来的粮食养活了几百万的以色列人。 Karena makanan yang dikirimkan oleh Tuhan ini cukup untuk mencukupi berjuta-juta orang. 总是分量足够，从来不会太多， Dan selalu jumlahnya cukup bagi mereka dan tidak kelebihan. 也从不在安息日的时候供应。 Dan juga disediakan terus-terusan. 他告诉以色列人，每一天要收取每一天的量。 Dan dikatakan bahwa setiap hari harus mengumpulkan porsi yang cukup untuk sehari. 就是要他们很真实的信靠神，每一步的带领供应。 Dan tujuannya adalah supaya setiap hari orang Israel itu terus bersandar, terus meminta kepada Tuhan. 而不是靠着自己存储更多的食物，以至于骄傲自满。 Dan bukan bersandar atau sombong karena mereka sudah mengumpulkan persediaan yang cukup. 最后，我们也看到神的供应是持久的。 Dan kita juga bisa melihat bahwa Tuhan menyediakan secara terus-terusan dan selama-lamanya. 以色列人他们在旷野吃玛拿是吃了40年， Bangsa Israel makan mana ini selama 40 tahun lamanya. 直到他们进入迦南地，迦南美地，吃到那地的出产为止。 Sampai mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. 他们40年必须要仰望神，信靠神的供应。 Jadi selama 40 tahun mereka hari demi hari harus bersandar kepada penyediaan dari Tuhan. 摩西遵从神的吩咐，留一罐玛拿。 Dan Musa pun juga mengikuti perintah Tuhan untuk mengumpulkan mana ini. 放在约柜里面，世世代代作为纪念。 Dan oleh Musa dimasukkan dalam tabut perjanjian untuk menjadi peringatan atas penyertaan Tuhan. 更奇怪的就是，这罐玛拿从不生虫， Dan yang aneh adalah mana yang disimpan ini itu tidak pernah tumbuh ulat 也不发臭， dan tidak kemudian menjadi rusak. 一直放在耶和华的面前， Dan 见证他奇妙供应。 Dan ditaruh di hadapan Tuhan untuk mengingatkan semua orang bahwa Tuhan terus menyediakan dengan cukup. 事实上，在旷野40年，以色列人不仅是不缺喝的，不缺吃的， Dan selama 40 tahun lamanya orang bangsa Israel tidak pernah kekurangan minum, tidak pernah kekurangan makanan. 他们也不缺穿的。 Mereka juga tidak kekurangan pakaian. 他们在旷野40年，他们的衣服没有穿破，他们的脚也没有肿。 Di 40 tahun mereka ada di sana, meskipun tidak cukup, kaki mereka tidak juga bengkak. 感 Meskipun 谢 di padang 神 gurun. 奇妙的供应，充足的供应，持久的供应。 Ini adalah pekerjaan Tuhan yang ajaib dan yang terus-terusan sifatnya.
在约翰福音第6章，当主耶稣提到以色列人所吃的玛纳的时候， Nah, ini kata Yesus pada saat dia sedang berkhotbah tentang mana. 耶稣说，反复的说，他自己就是从天而降的属灵的真粮。 Yesus mengatakan dengan berulang kali bahwa dia adalah roti yang benar dari surga. 他反复的宣告自己就是神从天上降下来的是生命的粮。 Dia terus-menerus mengatakan bahwa dia adalah roti yang hidup, roti hidup. 他给的粮食不像是旷野当中的玛拿，是只给以色列人啊。 Tapi makanan yang dia bawa, roti itu bukan hanya untuk bangsa Israel seperti mana. 他这个真粮是赐给凡愿意信靠他名的人。 Tapi roti hidup ini diberikan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. 他说，凡信靠他的，愿意来到他面前的，就可以得永生。 Dia mengatakan barang siapa yang makan roti ini, maka ia akan hidup untuk selama-lamanya. 吃这粮的人永远活着。 Dan bagi orang yang makan akan hidup untuk selama-lamanya. 感谢神， Kita bersyukur kepada 这生 Tuhan. 命的粮，也只有这生命的粮才能够免除我们灵命的饥渴。 Dan hanya roti kehidupan ini yang dapat kemudian memuaskan kehausan dan juga kelaparan kita. 也只有这生命的粮才能够给我们内心真正的满足。 Jadi hanya roti kehidupan inilah yang dapat memuaskan sungguh-sungguh apa yang kita perlukan dalam hati. 所以，我们这些跟随他的人，真正信靠他的人，我们为什么劳碌呢？ Jadi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk apa kita kemudian takut atau ragu? 我们当为这永生的食物劳力。 Kita harus berusaha, kita bekerja untuk mendapatkan makanan roti kehidupan ini. 当我们觉得困难重重，甚至是受到重压的时候，让我们来学习仰望耶稣。 Pada saat kita mengalami kesulitan, kita mengalami tantangan hidup, kita harus belajar untuk terus memandang kepada Tuhan. 他会看顾我们，他会供应我们，他知道我们最深的需要。 Tuhan tahu apa yang kita perlukan dan Tuhan akan menyediakan bagi kita sesuai dengan apa yang kita perlu. 我们需要学习在困难和挑战当中继续的仰望他、信靠他，使我们信仰更坚定。 Kita harus terus belajar untuk terus bersandar kepada Tuhan di tengah kondisi kita yang sulit, dan kita menguatkan iman kita kepada Tuhan. 2014年的暑假呢，我们全家就是从中国来到了印尼马郎。 Nah, di tahun 2014 saya satu keluarga kita meninggalkan China dan datang ke Indonesia, ke kota Malang. 我们很清楚，我们是来受装备的读神学，预备服侍神的。 Saya ingat bahwa pada saat itu saya sedang mempersiapkan untuk dapat belajar teologi. 那学校说，神学院说，我们如果全家已经预备了1年的费用，就可以来了。 Nah, sekolah teologi di Malang itu pada saat itu mengatakan bahwa kalau bisa menyiapkan uang untuk 1 tahun, hidup 1 tahun, maka bisa langsung datang. 那我们当时已经工作了2-3年，我们数着存款，刚够1年的，就不知天高地厚的来了。 Nah, jadi pada saat itu saya sama suami juga sudah bekerja selama 2-3 tahun, dan deposito tabungan yang saya punya itu pas sekali cukup untuk 1 tahun biaya hidup. 那个时候我的女儿还不到2岁，其实就类似于我的儿子现在的这个年龄。 Nah, jadi anak perempuan saya yang pada saat itu baru berumur hampir 2 tahun. 那由于孩子还小，又没有人带，所以我的先生明康他就先读，我后来才申请读书。 Nah, karena anak saya masih kecil dan gak ada yang bantu untuk menjaga dia, maka suami saya terlebih dahulu yang kemudian belajar. 因此不知不觉，我们就在马郎前后花了5年的时间来装备。 Jadi karena gantian, tidak terasa perlu waktu 5 tahun lamanya untuk kami kemudian ada di Malang belajar teologi. 那可真是一段特别的时光充实又令人难忘。 Jadi ini adalah 5 tahun masa yang sangat tidak dapat dilupakan. 等到2019年我们离开马郎的时候， Di tahun 2019 ketika kita akhirnya meninggalkan kota Malang, 不知不觉我的女儿已经在印尼学校基督教的学校读完了从幼儿园到1年级读完了1年级的课程。 dan anak perempuan saya juga sudah lulus kelas 1 SD. 很奇妙的，神开始带领我们在雅加达侍奉，直到今天。
Dan sangat ajaib Tuhan membawa kami untuk kemudian dapat melayani di kota Jakarta sampai pada hari ini. 那在教会服侍呢，有从教会而来的足够的供应。 Jadi waktu saya melayani di gereja itu dari gereja memberikan kepada saya uang yang cukup untuk dapat hidup. 可是我们在马郎读神学的那几年，我们全家的供应又是从哪里来的呢？ Tapi 5 tahun lamanya saya ada di Malang, siapa yang menyediakan apa yang saya perlukan waktu pada saat itu? 当我预备这些，然后翻看以前的照片的时候， Jadi waktu saya mempersiapkan ini dan saya melihat foto-foto dulu saya di Malang, 我的眼泪不禁夺眶而出。 saya nggak bisa menahan tangisan. 是啊，从哪里来的呢？ Karena dari mana uang yang bisa saya dapatkan waktu itu? Siapa yang menyediakan? 因为当我们快要离开马郎的时候， Pada saat saya mau meninggalkan kota Malang, 有一天我突然算起我们每年所需要的费用， saya teringat, saya juga mulai mengingat 1 tahun tuh saya perlu berapa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. 我大概算一下，那还只是大头哈， Jadi saya mulai menghitung kira-kira 再乘以5年嘛， kira-kira jumlah yang saya dapat itu dikalikan 5 tahun. 那数目算出来让我自己吓一跳。 Waktu saya hitung berapa yang perlu keperluan itu saya sampai kaget. 因为对我们当时来说那对于我们来说可以说算是天文数字。 Karena bagi kita waktu di saat itu adalah jumlah yang sangat-sangat besar. 如果那个时候在5年前我们来马郎之前，来印尼之前，我们知道我们要花那么多钱做装备，我们不会来。 Nah kalau 5 tahun yang lalu waktu saya masih di China, saya tahu bahwa saya harus mengeluarkan sebegitu banyak uang untuk kehidupan sehari-hari, kita nggak akan berani. 我们不敢来， Kita nggak akan berani untuk datang ke Indonesia. 但是神一步一步的带领， Tapi Tuhan menuntun saya step by step. 借着众教会对神学院的奉献赞助， Melalui support dari para gereja untuk sekolah teologia, 借着弟兄姐妹们的奉献， dan juga Tuhan menyediakan lewat saudara-saudara yang kemudian memberikan persembahan. 借着各样奇妙的机会， Tuhan menggunakan kesempatan-kesempatan yang sangat-sangat ajaib. 神充充足足的供应了我们全家。 Tuhan dengan sangat komplit itu menjaga seluruh perjalanan dan juga kecukupan dari satu keluarga saya. 荣耀归给神。 Sungguh semua kemuliaan kita kembalikan pada Tuhan. 后来神也一步一步的带领我学习在凡事上来依靠他的供应。 Dan Tuhan juga mengajar saya bahwa dalam setiap hal saya harus terus bersandar kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan segala keperluan saya. 诗篇23篇第1节，我们非常熟悉的经文：耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。 Mazmur 23 ayat yang ke-1 adalah ayat yang kita semua sudah sangat familiar. Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. 感谢神，他是我们的牧者，我们没有什么可缺的。 Kita bersyukur karena Tuhan adalah gembala kita dan kita tidak akan kekurangan apapun. 保罗在监狱当中，他仍然信心满满的对腓立比的信徒这样劝勉的话：我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里使你们一切所需用的都充足。 Paulus waktu dia lagi di dalam penjara, dia menguatkan orang Filipi pada waktu itu, mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. 主耶稣他也是勉励那些真正跟随他的人说：所以不要忧虑说吃什么喝什么穿什么，这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。 Dan Tuhan juga mengingatkan kepada orang-orang yang mengikuti dia, dia mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai.
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 亲爱的弟兄姐妹们，让我们在每一天的日子里面来依靠我们的神，他会在我们需要的时候供应我们。 Saudara-saudari sekalian, kita harus belajar untuk terus mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menyediakan bagi kita segala keperluan kita. 所以您跟我还犹豫什么呢？ Jadi apa yang perlu saudara dan saya ragukan dalam Yesus? 不要为那暂时的必朽坏的食物劳力， Jangan kita terus hanya memikirkan apa yang kita perlukan di dunia ini. 那要为那能够存到永远的天上的食物劳力。 Tapi kita harus bekerja, kita harus mengejar keperluan kita untuk dapat hidup kekal. 让我们为着天上的君王，我们的阿爸父神供应我们的那一位来献上我们的一切吧。 Dan kita harus menyerahkan, kita mempersembahkan semua yang kita punya bagi Allah Bapa kita yang menyediakan kepada kita semuanya. 感谢神，他对我们实在是有丰盛的恩典。 Kita sungguh bersyukur karena berkat Tuhan dalam kehidupan kita sungguh-sungguh luar biasa. 我们一起来祷告。 Mari kita masuk dalam doa. 主，我们实在是向你献上感谢。 Tuhan, sungguh kami mau datang dan bersyukur kepada Tuhan. 古时候你怎样供应你的百姓，不缺吃，不缺喝，不缺穿。 Bagaimana Tuhan menyediakan bagi bangsamu ya Tuhan di perjanjian lama tidak kekurangan makanan, tidak kekurangan minuman, tidak kekurangan pakaian. 如今你也怎样供应那些真正跟随你的人。 Hari ini pun Tuhan juga menyediakan bagi semua orang yang percaya kepada Engkau. 愿我们这些真正跟随你的人，你给我们有依靠你的心。 Biarlah kami ya Tuhan, orang-orang pengikut Tuhan, Tuhan berikan kepada kami hati yang percaya dan bersandar pada Tuhan. 让我们在每一天的生活当中，我们真正的去依靠你对我们身心灵的供应。 Supaya kami terus mengandalkan Tuhan dan kami percaya bahwa Tuhan yang menyediakan dalam segala aspek kehidupan kami. 你也给我们力量和智慧，可以好好的活在你的面前，活在人的面前。 Tuhan juga yang berikan kekuatan dan pertolongan supaya kami dapat hidup dengan benar di hadapan Tuhan dan manusia. 我们向你交托和仰望， Sungguh Tuhan kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. 奉主耶稣基督的圣名， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 愿神赐福大家。 Biar Tuhan yang memberkati.